Okay. Okay, dah ready ya. Okay, jadi hari ni cikgu akan bincang set 2. Okay, sebenarnya kelas tambahan ini nanti akan dikendalikan oleh 4 orang cikgu ASK kamu. Okay, cikgu Syafini, cikgu Adila dengan cikgu Adibah dan juga cikgu Zam. Nanti mereka akan ada giliran lah dan akan dimaklumkan kepada kamu. Tapi cikgu berempat ni akan ambil buku ni. Okay. Dalam buku ni ada 5 set. Seorang akan ambil 1 set. Cikgu Zam akan ambil set yang pertama. Cikgu set yang kedua. Cikgu Adibah set yang keempat. Cikgu Syafini set yang ketiga. Cikgu Syafini dengan Cikgu Adibah kelas mereka adalah after Christmas. Okay. Cikgu Zam dia tak maklumkan lagi bila dia akan buat kelas. Okay, so ada satu lagi set iaitu set 5. Kita tengok macam mana mungkin cikgu yang akan cover. Nanti cikgu akan berikan maklumat lanjut dekat dalam grup ASK lah. Okay, so itu ialah serba sedikit. Untuk pengetahuan kamu, kamu nanti setakat ini, okay, exam kamu ialah pada 9 hari bulan hingga 16 Januari. Okay, maksudnya daripada Isnin sampai Isnin hadapannya. Okay, so cikgu punya perancangan ialah semasa kelas, semasa buka sekolah nanti, cikgu akan habiskan cikgu rasa ada lagi 2 ataupun 3 subtopik di bawah 4.2 yang tak habis lagi. Okay, cikgu akan habiskan dan cikgu akan buat revision. If kita tak sempat jumpa, okay, jangan risau, cikgu akan buat juga kelas online untuk ulang kaji, review semua bab. Okay, semua bab tingkatan 3. Okay, kamu exam ni hanya masuk bab tingkatan 3 saja. Semua subjek pun macam tu. Okay, so itu saja makluman awal. Kita akan proceed kepada soalan. Okay, kita tengok kepada soalan yang cikgu minta kamu buat. Maksudnya yang cikgu minta kamu buat tu ialah yang ada belajar semasa tingkatan 3. If kamu rasa cikgu soalan ni macam soalan form 2, form 1. Contoh macam struktur kawalan kan, ataupun macam dia tanya jenis data. Dia walaupun kamu belajar semasa form 1 or form 2, tapi okay, soalan dia boleh keluar macam ni. Dia bagi kepada kamu satu coding, okay, ataupun satu pernyataan. Dia minta kamu kenal pasti jenis data. Tapi coding tu ialah coding Python. Coding itu ialah coding function dan prosedur. Kod atau cara biasa yang kamu belajar 4.2 kan. Tapi still dia boleh tanya. Ataupun dia boleh juga tanya dia bagi pernyataan, lepas tu dia minta kamu kenal pasti IPO, input, process dan output. Mungkin kamu rasa itu belajar masa form 1, masa form 2, tapi kamu ingat tak dalam bab 1 tingkatan 3, teknik pemikiran computational pun boleh ditanya. Kemudian yang kamu buat projek tu pasal 1 sampai pasal 5 kan, system development life cycle. Dalam fasa yang kedua, reka bentuk penyelesaian, ada kenal pasti IPO. So dia boleh tanya juga. Dalam fasa 2 ada algoritma, iaitu carta alih dan juga pseudocode. Pun boleh ditanya walaupun kamu belajar carta alih dan pseudocode itu semasa tingkatan 1 dan 2. Okay, that's why cikgu akan tapis. Cikgu rasa okay, soalan ni dia boleh keluar masa form 2, masa form 3. So cikgu akan suruh kamu buat. Okay, so itulah reason-reasonnya kenapa kamu rasa yang ni masa form 2 tapi cikgu suruh buat. Itulah sebabnya. Okay, right. Kita tengok soalan. Okay, soalan yang pertama. Apakah pemikiran computational? Cikgu rasa, cikgu dah suruh kamu buat kan? So cikgu nak jawapan daripada kamu. Apakah pemikiran computational? Siapa boleh jawab? Kamu nampak skrin cikgu tak?
Okey, ada. Ya, jawapannya ialah D. Okey, pandai. Jawapannya ialah D, iaitu membolehkan penyelesaian masalah yang rumit menjadi lebih mudah dan sistematik. Okey, A, B, C ni bukan jawapan dia. Dia bukan jawapan yang tepat. Okey. Mula-mula soalan yang macam ni cikgu rasa jawapan C ni macam boleh diterima. Okey, sebab dia kata sebab cikgu nampak kat sini penggunaan komputer dalam kehidupan seharian kan. Tapi yang ini tak boleh diterima. D. Okey, antara berikut yang manakah pernyataan berkenaan dengan teknik pengecaman corak dalam penyelesaian sesuatu masalah? Pengecaman corak ni maksudnya kita mencari corak yang sama. Okey, ataupun salah satu contohnya ialah menyusun isih. Okey, isih nombor secara menaik. So corak dia ialah nombor sebelah kiri adalah lebih kecil berbanding dengan nombor yang sebelah kanan. Itu juga ialah pengecaman corak. Okey, isih yang menaik, menurun. Kita tahu corak dia kecil ke besar. So kita menggunakan teknik pengecaman corak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi ini apa jawapan dia? Nombor 2 ni. A, cikgu. A, mementing perkara yang penting. Bukan. Mementingkan perkara yang penting Cikgu, dalam masalah tersebut itu ialah A ni apa? Peniskalaan. Pandai. A itu ialah peniskalaan. Mengenal pasti corak tertentu sebelum meleraikan kepada bahagian kecil. Salah. Ini bukan jawapan dia. Menentukan sesuatu dengan mengenal pasti corak masing-masing. Ini jawapannya ya. C. Gabungkan dua masalah supaya dua masalah dapat diselesaikan secara serentak. Ini ialah peritlakan. Okey. Okey, nombor 3 kita abaikan. Alright. Nombor 4. Maklumat di atas menunjukkan algoritma dalam bentuk apa algoritma ni? Pseudocode. Apa dia? Pseudocode. Pseudocode. Okay, algoritma dia ada 2, pseudocode dengan catat alif, but this one is pseudocode. Okey, apakah struktur kawalan yang digunakan? Pilihan. Pilihan tunggal tak boleh. Pilihan tunggal tu hanya ada satu pilihan saja. Maksudnya kalau pilihan tunggal macam ni, adakah ia betul? Adakah umur dia lebih 40? Contoh ini contoh tau. Adakah melebihi 40? Ya. Sampai situ saja. Dia tak ada bagi tahu ya tidak. Tapi kalau macam ni dia ada 2 option. Lulus ataupun gagal. So ini ialah 2 pilihan. Okey. Faham tak? Pilihan tunggal ni dia ada satu option saja. Dia tanya tapi jawapannya ada satu option saja. Ya. So itu ialah pilihan tunggal. 2 pilihan dia ada 2 pilihan. Seperti inilah. Okey, ada 2 pilihan yang dipaparkan. Sekejap ya. Kawan kamu ni sepatutnya gunalah akaun MOE. Kalau kamu guna akaun MOE, cikgu tak payah nak admit kamu. Kamu terus auto masuk je. Okey, apakah ralat yang berlaku dalam rajah tersebut? Siapa boleh tahu ni ralat apa? Ralat sintaks. Dekat mana ralat sintaks tu? Yang tamat jika. Tamat jika tu sepatutnya dekat? Garisan yang jika tidak. Sebaris dengan ni kan? Betul tak? Okey. So ini adalah ralat sintaks. Okey. Maksudnya dia salah guna intent. Okey. Patutnya tamat jika tu dia sebaris dengan huruf J ni. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 11. Okey. Soalan nombor 11, SMK Sinaran. Okey, SMK Sinaran mengalami masalah untuk menganalisis keputusan peperiksaan murid. Untuk menyelesaikan masalah ini, sekolah membuat keputusan untuk membangunkan pangkalan data. Apakah peisian? Peisian ni dalam bahasa Inggeris ialah software. Okey, yang sesuai digunakan untuk membangunkan pangkalan data tersebut. Apa software untuk develop database?
Excel. 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 Okey, tapi sebenarnya okey betul B, okey pandai B. Tapi okey dia bukan Excel tau. Dia sebenarnya yang lebih tepat ialah Access. Okey, cikgu assume dia tersilap lah ni. Okey sebab kamu ingat lagi tak kamu buat masa 4.1 praktikal kamu ada membangunkan satu pangkalan data menggunakan Microsoft Access. Okey dia bukan Excel sebenarnya, dia Access. Okey. Antara yang berikut nombor 12, antara berikut yang manakah yang berkaitan dengan jadual ataupun table? Jadual ataupun table ni, okey, jadual ataupun table kalau kamu masih ingat dekat dalam Microsoft Access yang kamu buat tu, okey, katakan ini adalah jadual kan? Ni kita ulang kaji ya, sambil baca, sambil buat soalan, kita ulang kaji. Okey, so katakan sini adalah tentang murid. So nama jadual ini ialah murid. So dekat sini ada ID murid, okey, ada nama, ada kelas, ada nombor telefon, okey, ada satu lagi alamat. Contohlah. Okey, lepas tu kat sini ada 1, 2, 3. Ini ialah dia punya data kat dalam ni. Kata cikgu letak sini nama Sweta, siapa Suen, Dinish, lepas tu ada Jaen, contoh. Okey, ni kelas 3R, 3S, 3A, 3R, contoh Okey, nombor telefon, bla 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 bla, alamat. Okey, so cikgu nak tanya. Kalau murid ini ke dalam jadual, okey, dalam jadual dalam pangkalan data, murid ini ialah apa? Apakah komponen bagi murid ini? Entity. Yes, pandai. Okey, so ini ialah entity. Ini? Attribute. Pandai. Okey, ini ialah attribute. Okey, yang ini kita panggil apa? Record. Pandai. Okey, yang ini ialah record. Okey, ni ialah record. Okey, let's say ini cikgu gariskan. ID murid ni cikgu gariskan. So ini ialah apa? Ciri dia ialah unik. Apa dia? Kunci. Apa? Separuh jawapan je cikgu dengar. Okey, betul Suen. Okey, kunci primer. Alright. So kalau kat sini ada berapa attribute? 5. Ada berapa record? 4. Okey, ingat ya. So yang ini dia tanya, apakah yang bukan? Cikgu nak kamu buang perkataan bukan ni. Soalan ni salah. Okey, yang manakah berkaitan? Yang manakah berkaitan dengan jadual table? Kalau bukan ada banyak bukan dekat situ. Sebab tu cikgu betulkan. So yang mana satu berkaitan dengan jadual? Apa jawapan dia? B. Ya, betul. Hema, okey, menyimpan data mengikut baris yang dipanggil satu record. Okey, ni dia. Kalau dia kata meminta data daripada satu atau lebih, ini ialah query. Okey, ini ialah query ataupun pertanyaan. Merupakan antara muka. Ini ialah antara muka antara pengguna dan komputer. Ini ialah borang. Okey, C ini ialah borang. Tulis. Ini ialah query. Tulis Ini ialah borang. Ni memaparkan data daripada pertanyaan. So bila kamu run query dia keluar. Apa dia D ni? Memaparkan data. Apa tu? Siapa boleh jawab? D tu apa? Memaparkan. Orang. Borang ke? Borang. Yang ini hari tu cikgu nampak nama Yongzu baru cikgu teringat. Borang Yongzu? Ya. Buku teks tu muka surat berapa Yongzu? 127. 127.
Puncak okey. Okey, borang. Borang juga mana ke dia? Memaparkan data dari pertanyaan. Okey, muka surat 127 itu ialah borang. Kita ikut buku teks ya. So D ini juga ialah borang. So jawapan yang tepat nombor 12 ialah B. Okey. Apakah nama penukaran daripada teks cipher pada teks biasa? Okey, jadi soalan ni ini ialah teks cipher. Okey. Ini ialah teks biasa. Apakah proses menukarkan teks cipher kepada teks biasa? Nyasulit. Yes, pandainya sulit. Okey, penyulitan adalah sebaliknya. Okey, penyulitan adalah sebaliknya iaitu teks biasa kepada teks cipher. Okey. Okey, next. Soalan yang terakhir untuk bahagian A. Mutu sedang membeli daging di pasar. Dia memilih daging yang segar. Apakah konsep yang digunakan oleh Mutu? Maksudnya Linear dia search. pasar. Apa dia? Linear search. Betul. Okey, dia pergi ke Linear search pasar. Kenapa jawapan dia linear search? Sebab dia pergi pasar, lepas tu dia tengok daripada satu stall ke satu stall. Okey, daripada satu kedai ke satu kedai. Yang mana satu jual daging segar. So dia nampak kedai yang ketiga jual daging segar. So dia pergi beli. Sebab tu jawapan dia ialah linear search. Okey? Boleh? So far okey? Siapa boleh angkat tangan? Siapa boleh angkat tangan? Okey cikgu proceed ya. Okay, good. Cikgu proceed soalan yang seterusnya. Okay, last warning daripada cikgu kalau kamu on mic dengan bertujuan untuk mengganggu kelas ini, cikgu akan kick kamu keluar daripada sini. Okay? Cikgu hanya nak mengajar untuk orang yang benar-benar nak belajar saja. Kalau kamu ada niat yang lain, lebih baik kamu keluar sebelum cikgu keluarkan kamu. Okay. So itu ialah class rules. Okay, soalan ni. Cikgu nak tengok soalan nombor 2 ni. Teknik ini, okay, sekejap sebelum tu. Kebiasaannya, okay, kebiasaannya kalau soalan isi tempat kosong, okay, isi tempat kosong, dia tak akan bagi macam ni tau. 3 kosong, 3 pilihan. Tak, dia mungkin akan bagi 3 kosong, pilihan yang diberikan lebih daripada 3. Niatnya untuk apa? Dia nak ada pengganggu kepada soalan tersebut. Dia memang nak bagi kamu confuse sikit. Dia tak akan bagi semudahnya macam ni. Okay, dia mesti bagi lebih. So, kamu betul-betul kena strong kamu punya knowledge. Okay, jadi soalan ni, teknik ini membahagikan masalah kepada 2 aspek. Aspek yang kurang penting ditinggalkan dan aspek penting difokus supaya dapat membantu dalam penyelesaian. Okey, suatu masalah besar dipecahkan kepada bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Okey, itu jawapan dia. Ditinggalkan, difokus, pemahaman. Okey, soalan yang ini. Nyatakan teknik pemikiran computational yang sesuai bagi setiap situasi berikut. Okey. Nyatakan teknik pemikiran computational yang sesuai. Lim telah mencipta satu sistem bagi memudahkan pencarian buku di perpustakaan. Apa jawapan dia? Teknik pengitlakan. Okey, teknik peritlakan. Kalau soalan macam ni, please jawab dengan nama penuh. Jangan kamu jawab peritlakan. Teknik peritlakan. Okey, mesti ada perkataan pengitlakan tersebut. Okey, Mimi ialah pengembara backpackers. Beliau hanya membawa barang yang diperlukan ketika mengembara. Apa ni? Teknik peniskala. Teknik peniskalaan. Ramai confuse. Cikgu pun mula-mula confuse yang ni. Okey, jawapan dia adalah pengecaman corak. Maksudnya memang kamu rasa di peniskalaan sebab dia ada perkataan hanya membawa barang yang diperlukan. Tapi awak nampak tak ayat sini? Dia ialah pengembara backpackers. Maksudnya dia tahu dia nak pergi backpackers. Okey, dia nak pergi mengembara secara solo. Jadi dia tahu itu barang yang dia kena bawa.
Okey. Dia tahu kalau saya pergi mengembara secara backpackers, saya kena bawa kemah yang seperti ini. Saya kena bawa makanan berbungkus. So itu ialah teknik pengecaman corak jawapan dia. Okey. Jawapan yang untuk B ini ialah pengecaman corak. Mula-mula cikgu pun confused juga. Okey, tapi bila cikgu nampak perkataan, cikgu gariskan dia punya keyword kat situ, pengembara backpackers, barang yang diperlukan, baru cikgu tahu kenapa jawapan dia ialah pengecaman corak, bukan peniskalaan. Okey. Semasa menulis buku nilam, Wong menceritakan sinopsis cerita sahaja. Ini barulah peniskalaan. Okey. Nak buat sinopsis, dia ambil perkara yang penting sahaja. Sebab tu ini jawapan dia ialah peniskalaan. Yang mana yang tak penting, dia tak ambil untuk dijadikan sinopsis. Okay, so jawapan ni teknik pengitlakan, teknik pengecaman corak. Yang C ialah teknik peniskalaan. Okay, soalan nombor 8. Dua perwakilan algoritma. Apa jawapan dia? Tata alih dan sudokot. Cakap alih. Tata alih dan juga sidukut. Pandai. Okay, yang ni sajalah cikgu nak uji. Ini ialah untuk apa? Mana tahu nanti ada soalan suruh buat, dia bagi coding, dia suruh kamu tukarkan kepada catat alih. Mana tahu. So ini ialah apa ni? Proses? No. Kalau proses macam ni, segi empat tepat. Ni apa? Ya, input output. Okay, input output. Ni Syarat. B ni Tulisan. syarat. Okay, jawapan yang tepat ialah syarat. Okay, yang ini. Padankan kesilapan. Okay, kesilapan. Okey, kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan. Apa dia? Sintaks. Syarat sinteks. Ya, pandai. Okey, ini adalah ralat sinteks. Okey, disebabkan perisian hasad yang telah luput tarikhnya. Ralat Masa larian. Okay, kesilapan semasa pembinaan algoritma. Salah algoritma nanti Logik. salah jawapan. Okay, betul. Ralat logik. Okay, cikgu nak tanya. Kalau dia ralat logik, dia masih keluar tak dia punya, apa kita panggil output. Kalau ralat logik masih keluar tak output? Ya. Ya, dia masih keluar. Tapi Jawapannya salah. tapi jawapan dia salah. Okey, output dia keluar tapi jawapan dia salah. Okey, so itu ialah ralat logik. Okey, soalan nombor 14. Senaraikan dua jenis cipher. Cipher ada dua, apa dia? Cipher ada dua, apa dia? Ingat lagi tak? Caesar cipher. Salah. Jenis. Itu jenis Caesar cipher. Substitution Cipher kunci symmetry. Betul. Cipher kunci simetri dan juga cipher kunci tidak simetri. Itu jawapan dia. Okey, dua jenis cipher maksudnya cipher kunci simetri. Cipher kunci tidak simetri. Cipher kunci tidak simetri. Ini ialah dua jenis. Okey. Kalau awak kata Caesar cipher, lepas tu substitution cipher, okey, itu ialah cara untuk buat penyulitan. Okey, dia bukannya jenis. Okey, senaraikan 3 kepentingan perkhidmatan keselamatan. Yang ni bab 2 yang kita belajar mula-mula sekali. Ada 4.
Ya, kerahsiaan. Pengesahan, Lagi. pengesahan, Tiada sangkalan. integriti. Pengesahan. Integriti. Tiada sangkalan dan juga integriti. Integriti. Okey, cikgu repeat Kerahsiaan, pengesahan, tiada sangkalan. Okey, last sekali ialah integriti. Okey. Dapat Siapa yang tak dapat angkat tangan? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Ada tak? Nicholas tak dapat. Okey, cikgu repeat Nicholas, Alan. Yang mana? Nombor 15. Okey, Ya, nombor cikgu. 15. Okey, kerahsiaan, pengesahan, integriti, tiada sangkalan. Dapat Nicholas dengan Alan? Kalau dapat angkat tangan. Okay, good. Okay, next. Soalan nombor 19. Okay, soalan nombor soalan nombor 19. Mana ni? Ni. Okay. Yang ini cikgu suruh buat sebab dia melibatkan fungsi. Okey, dia melibatkan fungsi dan juga prosedur. So yang ini, okey, sub atau cara ni, kamu rasa ini adalah fungsi ataupun prosedur? Ni, nombor 19 ni. Apa jenis dia? Fungsi ataupun prosedur? Procedure. Ya, pandai. Suen, Hanusha. Okey, prosedur. Why? Bukan, salah. Cikgu pun dah. Bukan prosedur. Sorry. Fungsi. Ya, fungsi. Sebab apa fungsi? Return. Bukan sebab def. Return. Sebab In return. Ingat tak cikgu cakap? Perbezaan yang paling ketara antara fungsi dengan prosedur. Okey. Kalau fungsi, okey, dia mengembalikan data. Okey, mengembalikan data. Bila dia mengembalikan data, dia ada penyataan return. Okey. Maksudnya ini perbezaan yang pertama. Dia mengembalikan data. Jadi bila dia mengembalikan data, dia ada penyataan return. Why? Sebab return tu dia nak pulangkan nilai ni. Contoh dalam soalan ni dia nak pulangkan nilai hasil. Okey. Kalau prosedur dia tidak mengembalikan data. Cikgu harap kamu pun salin Dia tidak mengembalikan data. So bila dia tidak mengembalikan data, maksudnya dia tidak ada penyataan return. Dapat Okay. Alright. So yang ini jenis fungsi. Okay, ini ialah jenis fungsi sebab ada penyataan return dekat sini. Okay. Apakah output bagi atur cara di atas? So yang ini, atur cara ni dia bermula daripada panggil. Okey, dia panggil ni. Dia panggil tambah. Dia panggil atas ni. Tambah. Okey, so dia akan buat fungsi tambah ni. So, X dia hantar parameter. X sama dengan 2. Okey, dia hantar argument. X sama dengan 2. Y ialah 12. So, yang ini for in range X, Y, 3. Okey, so nanti kamu dapat cikgu conteng kat sini lah ya. X tak nak nanti kamu confuse pula. Cikgu scroll down dulu. Okey, XY3 tu maksudnya X berapa? 2, Y 12, 3 macam ni. So hasil tambah sama dengan 1, hasil ialah kosong. Okey, hasil mula-mula ialah kosong. Hasil tambah sama dengan 1 tu maksudnya hasil sama dengan bukan tambah sama dengan 1. I. Hasil tambah I. Ini maksud ni. Maksud yang ini, hasil tambah sama dengan I. Maksudnya ialah hasil sama dengan hasil tambah I.
Okey. So I yang pertama ialah 2. Okey. Hasil yang pertama ialah kosong. Kosong tambah 2, kamu dapat 2. Okey. Kemudian kamu nampak tak 3 ni? 3 ini ialah increment. Okey, penambah dia, pembilang dia. So dia akan buat 2 tambah 3. Okey, selepas tu dia buat 2 tambah 3, kamu akan dapat 5. Okey, so sekarang hasil sekarang ialah 2, betul tak? Hasil sekarang 2. Nilai I mula-mula ialah 2. Selepas itu bila buat 2 campur 3, nilai I sekarang ialah 5. So 2 campur I 5, kamu dapat 7. Okey. Kemudian dia suruh tambah lagi 3. Jadi 5 ini akan tambah lagi 3. Kamu akan dapat nilai I sekarang ialah 8. Okey, nilai I sekarang ialah 8. Jadi 7 campur 8, kamu dapat 15. Okey, ini ialah hasil Kemudian I tambah 3. I 8 campur 3. Sekarang nilai I ialah 11. So 15 tambah 11, kamu dapat berapa? 26. Okey, kamu dapat 26. Kemudian I tambah dengan 3 lagi. Kamu dapat 14. Tapi tak boleh sebab I yang paling kecil ialah 12. Okey, I yang paling kecil ialah 12. Tapi simbol ni sebenarnya bukannya I lebih besar. Bukannya yang ini 12 ni I lebih besar daripada 12. Bukannya I lebih besar sama dengan 12. Okey, bukan ni. Dia I lebih besar daripada 12. So sekarang 14 lebih besar daripada 12 kan? Jadi dia dah tak boleh dah tambah dekat sini. So that's why dia stop. Sini akan jadi 26. Okey? Boleh? Faham tak? Faham tak? Faham macam ni? Cikgu boleh repeat lagi sekali ke? Boleh. Boleh sekejap cikgu delete dulu. Cikgu nak tanya, yang ini dah ke? Dah tulis ke ni? Perbezaan fungsi dan prosedur dah salin? Ya, cikgu. Dah, cikgu padam dulu. Cikgu padam tu supaya cikgu boleh tulis kat situ sekejap tau. Okay. Alright. So sekarang kita perhatikan kat sini. X sama dengan 2, Y sama dengan 12. So kita replace nilai dekat sini Range I sama dengan X 2, Y 12, 3. Okay. So yang ini sebenarnya, yang ini 2 ini ialah pemula. Okay. 12 ini ialah penamat. Okay. 3 ini ialah pembilang. Maksudnya kalau dia 3, maksudnya dia tambah 3. Okay. Kalau dia 3, maksudnya dia akan tambah 3. Kalau dia negatif 3, dia ada negatif, maksudnya dia akan tolak 3. Okay. Sebab dekat pembilang ni, dia boleh jadi plus or minus. Okay. So cikgu, kita buat yang ini. Cikgu akan buat yang ini dulu. Okay. Sekejap ada orang nak masuk. Alright. Mana? Okay. So yang dekat sini, hasil. Dia kata hasil sama dengan kosong. So hasil tambah sama dengan I sebenarnya ialah hasil sama dengan hasil tambah I. Ini maksud yang ini. Okay, ini maksud dia. Okay, so sekarang kita ada nilai I. Sekejap cikgu padam ni dulu. Okey, ini ialah
maksudnya kita ada satu nilai I. Okey, dah ada hasil kat sini. So hasil yang pertama ialah kosong. Betul? Kosong. I yang pertama ialah pemula ni. Kosong tambah 2, kamu dapat 2. Okey. So I yang pertama ialah 2. Tapi dia tulis kat sini 3. Maksudnya I ni kena tambah 3. Okey. I sama dengan I tambah 3. So 2 campur 3 kamu dapat 5. Okey. Next dia akan ulang 2 tambah I. Berapa nilai I sekarang? 5. 2 tambah 5 kamu dapat 7. Okey. Sekejap ada lagi yang baru masuk ni. Okey. Kemudian 5 akan tambah 3. 5 tambah 3 kamu dapat 8. Okey. Then hasil sekarang 7 tambah I. I sekarang berapa? 8. 7 campur 8 dapat 15. Okey. Dan lepas tu kena pula I tambah 3. Sekarang I ialah 8 tambah 3 kamu dapat 11. Okey, dah selesai sini. Kembali ke hasil. 15 tambah I. I berapa? 11. Sekarang kamu dapat 26. Okey. Kemudian I ni kena tambah 3. Kamu dapat 14. Atau cara akan stop sampai sini. Okey, dia akan stop sampai sini. Tak boleh 26 tambah 14. Why? Sebab dekat sini dia kata penamat dia 12. 14 telah pun melebihi daripada 12. Jadi kita akan stop. So that's why jawapan dekat sini ialah 26. Dapat? Sekarang boleh faham? Boleh cikgu. Siapa yang tak faham lagi? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham tak? Angkat tangan. Okey, tak ada ya. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Sekarang dia tanya pula. For I in range X, Y, 3 ditukarkan ke for I in range X, Y, 2. Maksudnya pembilang dia 2. Cikgu bagi kamu masa. Agak-agak apa dia? Apa jawapan dia? Cikgu bagi kamu masa. Buat sekarang. Pembilang tu dia tukarkan kepada 2. Apa jawapan dia? $20. Salah. How come boleh 20? Tapi dia plus 2. 10. 10 cikgu. Berapa? 30. Ya, 30 jawapan dia. Macam mana boleh 42 Surendran? Tak boleh. Abi Yunash salah 20. Okey. Macam mana kawan boleh dapat 30? Macam ni cara dia. Okey. So sekarang hasil, kita tulis juga hasil sama dengan hasil tambah I. Okey. Kemudian dia tulis sini penambah dia ialah 2. So dia buat macam ni kan. 2, 12, 2. Okey. Dan satu lagi sebelah sini kita letak pula I sama dengan I plus 2. Okey. Pemula dia ialah 2. So I yang pertama ialah 2. Okey. 2. Hasil kosong campur 2 dapat 2. Lepas tu sini pula tambah 2 campur 2 dapat 4. Okey. Sini kita tambah 4. 2 campur 4 dapat 6. Kemudian yang ini pula I kita kena tambah 2. 4 campur 2 dapat 6. Okey. Kemudian I ni kita kena tambah dengan hasil. 6 campur 6 dapat 12. Okey. I ni kena tambah dengan 2 seterusnya. 6 campur 2 dapat 8. Okey, 12 ni kena tambah dengan 8 I yang sekarang. Okey, dapat 20.
Alright. Kemudian I 8 ni kena tambah dengan 2. Awak dapat 10. Okey, 20 campur 10 dapat 30. So sekarang 10 kena campur dengan 2, 12. Atau cara akan berhenti di sini. Okey, berhenti kat sini sebab penamat dia 12. Okey, dia kalau maksudnya kalau dia kata 12 maksudnya kena kurang daripada 12. Kalau dia kata 21 dekat sini kena kurang daripada 21. Dia tak boleh sama dengan. Okey. So sebab tu jawapan yang ini ialah 30. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Siapa? Surendran. Boleh tak? Okey. Abi. Okay, good. Okay, next. Yang ni. Apakah kegunaan return? Tadi. Cikgu dah cakap dah tadi. Apakah kegunaan return? Menghasilkan output. Boleh menghasilkan output Memulangkan nilai. itu. Siapa jawab memulangkan nilai tadi? Sweta. Okey, kita gabungkan jawapan Sweta dengan Hanusha. Memulangkan nilai, ni jawapan dia. Salin memulangkan nilai hasil. Kenapa cikgu kata hasil? Ni, ada hasil kat sini. Okey. Memulangkan nilai hasil kepada atau cara utama. Okey, memulangkan nilai hasil nak pulang kat siapa? Kepada atau cara utama untuk apa? Untuk dipaparkan. Sebab tu cikgu cakap tadi jawapan Hanusha dengan Sweta kita combine. Memulangkan nilai hasil kepada atau cara utama untuk dipaparkan. Okey, dapat? Dapat cikgu. Siapa dapat angkat tangan? Yang tak dapat angkat tangan? Okey, semua dapat tak ada angkat tangan ni. So semua dapat. Ellen dapat? Lan Enyu dapat tak? Komala tak dapat? Okey, cikgu repeat. Komala tak dapat memulangkan nilai. Okey, bagus. Memulangkan nilai hasil. Memulangkan nilai hasil kepada atau cara utama. Kepada atau cara utama untuk dipaparkan. Okey, atau cikgu panjang sangatlah saya nak ubah, saya nak tukarlah memulangkan nilai hasil untuk dipaparkan. Pun boleh juga. Okey, diterima. Okey, tapi jawapan yang lengkap ialah memulangkan nilai hasil kepada atau cara utama untuk dipaparkan. Okey. Soalan nombor 20. Soalan ni. Okey, apakah jenis data yang sesuai bagi medan murid? Medan murid ni. Short text. Auto number. Short text. Pandai, short text. Okey. Jawapan kat sini ialah short text. Okey. Apakah syarat utama untuk memilih sebagai kunci utama? Maksudnya kamu kena bagi ciri. Memilih attribut yang Mempunyai unik. nilai yang unik. Pandai. Mempunyai nilai yang unik. Unik. Pandai. Nyatakan. Cikgu tulis kat Cikgu. sini lah. Ya. Memilih attribut yang unik boleh? Tak. Dia nilai. Dia bukan attribute, dia nilai. Maksudnya record dia tu mesti unik. Kalau attribute ID murid, nama murid, kan? Itu tidak menentukan itu ialah unik. Attribute tu tak menentukan itu ialah unik nama dia tu. Tapi berdasarkan record dia tu baru kita tahu itu ialah unik. Baru kita boleh pilih ID murid sebagai kunci primer. Macam tu. So jawapan yang tepat ialah mempunyai nilai yang unik. Dia tak boleh attribute. Faham kenapa cikgu kata tak boleh attribute? Sebab kita kena tahu different between apakah dia ni. Kalau awak kata attribute, ini yang atas ni, ID murid, nama kelas ni kan. Attribute tidak menentukan unik, tapi record dalam ni yang menentukan itu ialah unik. So jawapannya menentukan nilai yang unik. Okey, kegunaan
satu kegunaan jadual? Apa kegunaan jadual? Untuk mengumpul data yang berkaitan. Ya, menyimpan data. Okey, menyimpan data Baris. mengikut menyimpan data mengikut baris dan laju. Okey, menyimpan data mengikut baris dan laju. Okey, soalan bahagian C ni cikgu tak suruh kamu buat nombor 1 kan. Tapi bila cikgu tengok soalan ni, cikgu rasa dia boleh tanyalah. Dia mungkin dia boleh tanya macam bab 1 tingkatan 3. Dia boleh tanya apakah teknik pemikiran komputasional ada dekat sini, semasa fasa 1 dia buat apa. Sebab ini adalah masalah. Okey, sebab ini adalah masalah kita nak menentukan itu ialah segi 4 ataupun segi 3. Sebab tu cikgu rasa soalan ni kita perlu bincangkan. Okey, rajah di atas menunjukkan cara melukis segi 4 panjang dan segi 3 sama sisi. Nyatakan corak rajah di atas. Apa corak dia? Macam mana kita nak tahu? Ini ialah segi 4, ini ialah segi 3. Apa dia? Mempunyai sudut 90. Boleh. Okey, mempunyai sudut 90. Yang ini dia mempunyai kamu lebih tepat tulis mempunyai sudut. Sudut ke? Sudut luaran. Sudut luaran 90. Yang ini mempunyai sudut luaran 120. Pada satu sisi, kan? Pada satu sisi. Okey. Kalau nak lebih senangnya, kamu boleh kata sini ada 4 sudut. Okey. Sini ada 4 sudut. Kalau segi 3, dia ada 3 sudut. Okey. Okey, ataupun sini ada 4 sisi. Sini ialah 3 sisi. Nyatakan persamaan. Apa persamaan dia? Mempunyai garis yang Garis apa? lurus. Garis lurus. Garis lurus. Cikgu rasa kurang tepat lah. Sebab cikgu rasa jawapan yang paling tepat, yang paling rasa persamaan yang betul-betul dia sama, mempunyai sudut luaran. Sudut luaran dia berapa? 360. 60. Okey, mempunyai sudut luaran 360. So perbezaan dia mempunyai kata dalaman. mempunyai sudut dalaman. Kita boleh cerita tentang sudut dalaman. Okey? Dan beberapa sisi. Boleh? Okey, cikgu tulis kat sini Sudut dalaman segi 4 tepat 360. Sudut dalaman segi 3 180. Macam tu. Okey, ni 80 Nyatakan teknik pemikiran komputasional. Teknik apa? Pengecaman corak. Betul. Okey, teknik pengecaman corak. Okey, dapat? Cikgu bagi masa kamu untuk salin. Darren ada sini tak, Darren? Ada. Okey. Syed ada tak, Syed? Cikgu, boleh ke kita bagi jawapan mempunyai sudut dalaman yang berbeza? Okey, untuk soalan mana? Jawapan mana? Soalan? 1C. Kalau kamu buat macam tu, kamu tengok pada markah. Bila kamu nak bagi jawapan, kamu tengok kepada markah. Kalau kamu kata mempunyai sudut yang berbeza, dia tak detail lah. Kamu kena bagi tahu secara detail. Okey. Okey? Dah? Semua dah salin? Dah cikgu. Dah. Dah cikgu. Okey. Cikgu nak tengok nama siapa kat sini Nimal tak ada, Nimal?
Animal tak ada. Hai budak ni. Sanjeev, Ram, ada tak Sanjeev, Ram? Angkat tangan. Skandar ada, Skandar. Okay, good. Okay, next. Soalan akhir ya. Bulatkan ralat yang wujud dalam sidi kod di bawah. Mana ralat dia? Baris ketiga. Baris yang ketiga. Jom Yang mana? jualan J huruf besar. J huruf Yang ini. besar. Why you say this one ralat? Sebab J huruf besar. Ingat pemboleh ubah kena sama. Bermula daripada awal algoritma ataupun awal coding juga hingga di akhir. Okey. Lagi? Tamat jika. Tamat jika. Lagi? Jumlah jualan lebih daripada 1,000. Jumlah jualan lebih daripada 1,000. Kerana ada yang bracket. Okey. Yang paling tepat ni lah bracket ni. Betul tak? Dia Ya. tak perlu ada bracket kan? Okey, so itu jawapan dia. Okey, nyatakan ralat dan huraikan. Okey, daripada segi jumlah jualan ni, macam mana kamu nak nyatakan Ralat itu ialah sintaks. ralat? Okey, jawapan yang pertama ralat sintaks. Tapi nampak tak Ya. dia suruh huraikan? Kalau kamu jawab ralat sintaks saja, tak ada markah. Sebab dia kena berserta Kerana dengan huraian. ejak- Huraian tu pun kena 3. Ejaan yang salah. Pemboleh ubah yang salah ejaan. Okey. Awak nak tulis yang tepatlah pemboleh ubah. Pemboleh ubah Yang salah. yang salah ejaan. Cara letak sinteks yang salah bagi tamat jika. Dia bukan sinteks, indent. Oh, okey. Okey, dia indent. Kamu belajar indent kan? So tulis kat situ indent yang salah. Okey, ayat tu kena tepat lah. Dia bukan ayat, term dia. Okey, kalau daripada ni pula, daripada segi ni? Apa tu? Kamu boleh jawab. Apa dia? Cara menulis yang salah. Cara menulis penulisan, cara menulis syarat. Ini syarat kan? Menulis syarat yang salah. Okey, cara menulis syarat yang salah. Ada yang jawab secara ni ke? Tak ada. Cikgu check pada message. Mana tahu kamu tak nak bercakap, kamu bagi jawapan kat sini, boleh cikgu baca. Okey, ataupun kalau kamu susah. Cikgu saya tahu itu salah tapi saya tak tahu macam mana saya nak terangkan. Okey, tak apa, kamu buat macam ni. Buat ayat macam ni. Terlebih simbol. Terlebih simbol. Itu. Ataupun kamu boleh tulis tidak perlu meletakkan simbol pada syarat. Ataupun kamu tulis ini tidak perlu meletakkan simbol. Simbol apa? Pada syarat. Boleh. Okey. Kadang kita tak tahu kita nak explain macam mana. Okey, kalau kamu kat sini. Tiba-tiba kamu jam. Saya tak tahulah ini kita panggil apa, jom jualan ni. So kamu tulis je kat sini. Jom _ jualan salah ejaan. Ataupun kamu rasa nak explain. Sepatutnya jom jualan adalah seperti J huruf besar kan. J huruf kecil. Jom _ jualan. Pun boleh. Kamu terangkanlah. Okey. Biasa yang nak menandanya ialah cikgu kan. Asalkan jawapan kamu tu menunjukkan kamu faham itu salah. So boleh diterima. Okey. Tapi janganlah kamu salah explain. Tak bolehlah dapat markah. Okey. Yang ini. Tuliskan segmen kod bagi struktur kawalan. Mana struktur kawalan? Struktur kawalan yang mana? Beri pilihan. Okey. So dekat baris mana yang kita kena tulis coding ni? Dari jika jumlah jualan
Lebih daripada 1,000 hingga commission ialah jumlah jualan bahagi 0.10. Pandai. Okey, yang dekat sini. Yang dekat sini yang kita kena letak statement code. Senang je. Okey, kalaulah keluar pula soalan suruh kamu buat coding, janganlah kamu panik. Kamu translate je daripada bahasa coding kepada daripada bahasa algoritma kepada bahasa coding. Okey, senang je. Jika dalam bahasa Inggeris apa? If. If. Salin balik. Jum underscore jualan lebih besar daripada 1,000. Mesti ada double dot, betul? Ya. Ini syntax. Syntax jangan lupa. Okay, if jum underscore jualan lebih besar daripada 1,000. Salin je balik. Commission. Indent mesti sama ya. Commission sama dengan jum underscore jualan darab 0.05. Okay. So, jika tidak, bahasa Inggeris apa? Else. Commission sama dengan jum underscore jualan darab 0.10. Itu je jawapan dia. Tak susah kan? Senang je. Sebab tu cikgu kata kalau keluar soalan coding, jangan panik. Relax je. Okay, tukarkan ayat bahasa algoritma kepada bahasa Inggeris coding. Okay, boleh? Yang baris Ada apa-apa soalan tak? Jum jualan tu tak tulis dalam coding Baris ke? yang ketiga. Yang jum Yang mana? jualan J huruf besar. Ni, yang ni tak payah. Okay. Tak payah letak sebab dia nak segmen kod bagi struktur kawalan. Struktur kawalan ada tiga yang besar. Jujukan, pilihan dengan ulangan. Kan? Dekat pilihan baru ada tunggal, dui pilihan, pelbagai pilihan. Betul tak? So, struktur kawalan yang ada dekat sini adalah struktur kawalan dui pilihan. Iaitu yang ini saja. So, ini je yang terlibat. Okey, jika dengan jika tidak ni. Sebab tu cikgu kata baris ini saja yang perlu buat coding. Sebab kita tengok kepada soalan. Soalan nak struktur kawalan. Okey? Boleh? Ada apa-apa soalan? Kita dah nak habis dah. Ada cikgu. Coding senang cikgu. Cikgu tak perlu masukkan nilai ke? Tak perlu. Okey? Tak perlu. Tak perlu masukkan nilai. Sebab dekat sini kita nak buat coding. Kalau masukkan nilai, itu ialah kita sebagai user yang nak test coding tersebut. Boleh Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu stop sampai sini. Nanti next class cikgu bagi tahu. Okay, so itu saja anak-anak. Terima kasih attend kelas pada hari